berdasarkan pengalaman Sifu mengendalikan Sifu Bag Sdn Bhd, dah berapa tahun dah mengendalikan Sifu Sdn Bhd ni? Tahun ke-7 dah. Masuk tahun ke-7, alhamdulillah. Jadi apakah kesalahan lazim yang pernah dibuat oleh peniaga-peniaga atas talian di luar sana? Kesalahan lazim yang biasa dilakukan oleh usahawan yang mereka lakukan atas talian ni, dia bukan sahaja melibatkan pemasaran, tapi melibatkan banyak benda sebenarnya. Okey, boleh dikatakan isu lah. Usahawan online ni kebanyakan dia naik laju. Bila dia tahu strategi marketing, strategi sale menggunakan sosial media, impact dia memang sangat luar biasa. Dia naik laju tapi cepat juga turun. Cepat jatuh. Okey, cepat naik, cepat jatuh. Naik 1 tahun, turun 1 hari. Orang kata macam tu lah. Yang mana sebenarnya dalam bisnes ni dia perlukan proses. Proses yang mana bila kita buat bisnes kita perlu melalui proses. Contohnya dia bukan saja tentang marketing, bagaimana kita jaga tim kita, bagaimana kita jaga kewangan kita. Dan antara kesalahan terbesar adalah mereka tidak tahu menguruskan bisnes itu sendiri. Ilmu pengurusan. Dan banyak saya jumpa 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun terus jatuh. Nak bangkit balik susah. Sebab mereka tidak ada ilmu pengurusan. Antara ilmu pengurusan yang paling penting adalah pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan, duit dapat tu untuk apa? Kena saving berapa persen, nak invest balik pada bisnes. Kemudian cukai. Banyak juga yang tak ikut cukai, itulah masalahnya. So bila kena sekali dengan penalti habis. Itulah bahaya. So ini pengurusan yang kedua, bila dia makin besar, tim dia makin ramai, staff makin ramai, dia tak boleh handle. Yang mana dia tak ada ilmu untuk mempengaruhi orang, dia tak ada ilmu leadership. Ilmu yang terbesar bila bisnes makin berkembang adalah ilmu kepimpinan, leadership. Satu-satu bisnes yang bertahan lama bila dia ada ilmu kepimpinan, leadership. Kita ketua. Bukan tak boleh assume, kita dah berjaya, staff ada duit, boleh je bagi budak-budak baru nak up ataupun lepasan graduate, buat kerja, tak. Dia tak akan dapat result yang, kalau ada result pun sekejap je kalau kita tiada planning. Okay? So itu yang pertama, masalah pengurusan. Yang kedua, yang paling saya nampak adalah duit, mereka tidak tahu macam mana urus duit. Uruskan kewangan itu sendiri. Bukan company, tapi personal. Duit pakai ambil je dari bisnes, dari company. Belilah kereta itu, pergilah melancong sana, nak menunjukkan berjaya. Beli beg itu, beg ini. Okay? Yang mana dia tak tahu, dah lah duit tu tak clear cukai, zakat pun tak buat. Jadi dia efek pada bisnes tu sendiri selepas beberapa tahun, setahun, 2 tahun. Orang kena faham. Pakar-pakar ada berkata, marketing yang dulu berkesan, strategi yang dulu berkesan belum tentu berkesan pada hari ini. Jadi ramai yang terkena macam tu. Jadi bila mereka punya lifestyle dah terlebih dan melebihi apa yang sepatutnya, mereka dah tak ada duit. Duit ada saving, contoh ratus-ratus ribu, tapi sale makin jatuh, tapi overhead tinggi. Ada staff yang ramai, office tim yang sangat besar. Dan juga masalah yang terbesar adalah lifestyle mereka sendiri memerlukan overhead, memerlukan komitmen yang tinggi. Sampai setiap bulan ada bayar RM20,000, RM30,000. Padahal bisnes RM40,000, RM50,000, dulu RM400,000 jatuh. Jadi nak bayar office pun tak lepas, apatah lagi terpaksa bayar personal lifestyle. Dan sekaligus mereka terpaksa tarik duit saving tadi. Dalam saving tu letak tak ada investment yang membuatkan duit mereka habis dan bisnes mereka pun boleh jatuh, dan mereka jatuh lebih teruk lagi, lebih teruk daripada waktu mereka bermula bisnes. Itu yang kita tak nak. Dan yang ketiga adalah cabaran antara yang terbesar ataupun yang biasa yang saya jumpa adalah tidak mampu untuk pergi lebih jauh kerana tiada ilmu dari segi organisasi, dari segi ilmu corporate. Nak tak nak bisnes ni kena ada ilmu corporate juga. Contohnya visi tak ada, misi tak ada, perancangan 10 tahun tak ada. Okay? Perancangan ke depan. Perancangan ke depan tu tadi. Jadi itu antara 3 kesalahan yang paling utama. Yang paling utama, tidak bijak menguruskan kewangan itu. Tidak bijak urus bisnes, kewangan, dan juga tiada, orang kata tiada plan, tiada visi misi untuk ke depan, untuk lebih ke depan lagi.
Sifu, kita tahu memang kita sedia maklum Sifu mempunyai kepakaran dalam bidang pemasaran digital, terutamanya pemasaran di Facebook. Jadi bagaimana sebenarnya cara untuk mengoptimumkan Facebook Ads itu sendiri? Okey, dalam poin ni saya nak tekankan FB sebagai contoh. So macam mana kita nak optimumkan penggunaan FB, Facebook itu sendiri. Contohnya Facebook Ad, advertising. Okay, kita boleh pecahkan secara advertising ataupun secara organik. Secara advertising, kita kena kita invest duit sekarang ni untuk buat iklan untuk target audiens yang kita nak. So point dia adalah kita kena pasti apa kekuatan produk kita, apa kekuatan brand kita yang perlu kita highlightkan kepada audiens. Kalau tidak, kita akan buang masa, buang duit. Okay, so kita highlightkan apa yang kita boleh highlightkan pada audiens kita. Dan yang kedua, kita kena faham betul-betul audiens. Bila faham betul, kita target kepada audiens kita. Okay, dengan menggunakan ayat copywriting yang bagus, mempengaruhi orang dan menggunakan offer yang menarik pada masa yang menarik. Okay, pada masa yang menarik, offer yang menarik. So sekaligus kita akan convert sale itu lebih cepat. Okay, ada banyak strategi Contohnya kita bina followers dulu, kita bagi konten-konten. Jadi bila kita offer, orang tu dah ada dalam FB tu. Jadi senang nak membeli. Dan dah ada maklumat tentang produk kita. Dah ada. Berbanding kita buat advertising yang terus target orang. So dalam digital marketing ni, sebagai contoh FB, kita boleh jadikan FB ni sebagai kolam ikan. So followers kita ni boleh dianggap anak ikan. Contohnya Cik Alia follow tak FB Sifu Bag? Kalau belum follow, kena follow supaya jadi anak ikan saya. Anak ikan Sifu Bag. So ada anak ikan ni kena bagi makan. Bagi makan dengan konten. Contoh TV show, story, live kan. So bila bagi makan makin besar. Tapi kolam ni kalau dah bagi makan banyak sangat pun tak boleh juga. Dia kena ikut jadual dia, jadual posting. Dan bila dah bagi makan tu, air kena tukar. So air tu engagement. Bila kita ada followers di FB sebagai contoh, kita bina engagement yang mana kita galakkan orang respon, tengok video, komen, dan tim kita ataupun kita sendiri kena reply supaya berlaku two-way communication. Ada interaksi. Ada interaksi. Dan bila ada two-way communication, relationship akan terbina. Dan dari situlah trust makin meningkat. Dan offer je, bila buat launching satu produk, buat sale ke, orang cepat membeli sebab dah ada awareness, dah ada relationship. Betul. Okay, so nak offer tu pula si pemancing ni, kolam ikan dah besar, anak ikan dah besar, boleh pancing. So pancing macam mana? Kita bagi batang pancing ni dipanggil strategi. Strategi kena betul lah. Strategi tali pancing ni teknik apa nak guna, teknik banyak gambar ke, video ke. Kalau strategi ni, strategi launching ke, strategi bagi konten dulu ke. Kemudian umpan ni adalah offer kita dan dipancing pada waktu yang betul. So dapatlah ikan yang banyak. Jadi pokok pangkalnya sebenarnya strategi. Itulah cara untuk mengoptimumkan Facebook advertising itu sendiri. Betul. Sifu, sedar tak sedar kita dah pun sampai kepada penghujung perkongsian kita pada hari ini. Macam kejap. Rasa macam kejap sangat ya. Macam-macam dah Sifu kongsikan kepada kita. Tapi kita nak minta untuk pengakhiran ini, kita nak minta nasihat daripada Sifu kepada pelajar-pelajar di luar sana yang menceburi bidang pemasaran digital ini. Untuk pelajar-pelajar yang berminat ataupun dah terlibat dalam pemasaran digital, dalam online business ni, apa yang mereka kena buat adalah kena berani bermimpi. So kita punya kejayaan takkan bermula tanpa impian, kerana impian akan membuatkan kita akan lebih cepat berjaya. So sebenarnya dalam bisnes ni sendiri, psikologi tu berkesan 80%, 20% strategi. So kita kena psycho diri kita dulu untuk berjaya. Okay? 80%. So kita kena berani bermimpi. Yang kedua, bila dah berani bermimpi, kita kena berani tulis matlamat kita. Tulis matlamat, tulis. Kekuatan ataupun keajaiban bila menulis ni akan membuatkan kita lebih cepat capai, lebih fokus dengan apa yang kita buat, lebih, orang kata, jumpa banyak jalan, kita akan fokus. Dan yang tiga, kena ada ilmu. So kena ada ilmu, dapatkan ilmu, cari ilmu, jangan tunggu ilmu datang, kita kena memburu ilmu. Dan ilmu yang terbaik selain pada baca buku, bermula dengan baca buku. Baca buku,
Ilmu juga boleh diberi dari training, seminar. Kita boleh dapat daripada interview orang. Kita boleh dapat ilmu, antara yang terbaik adalah dari pengalaman sendiri. Kita buat dulu, dah ada ilmu kita buat, dari situ kita kaji boleh jadi tak jadi. Kerana ilmu yang terbaik datang pada pengalaman. Bila kita ada pengalaman, kita akan belajar banyak benda sebenarnya yang boleh membantu kita mencapai kejayaan. Dan yang terakhir, tambah lagi lah, cadangnya nak bagi 3, bagi 4. Bagi 4 lah, boleh silakan. Never give up. Bila ditanya kepada banyak billionaire, Jack Ma, bila tanya Mark Zuckerberg, apakah rahsia kejayaan? Kebanyakan jawapannya adalah sama, iaitu never give up. So, bila buat tu, ada ujian, jangan give up. Jangan give up, no give up, keep it up. Jadi dapat kita simpulkan sebenarnya nasihat yang Sifu berikan ialah berani bermimpi dan pengalaman ialah guru yang terbaik untuk kita. Jadi Sifu, terima kasih untuk perkongsian hari ini untuk topik pemasaran digital. Harap kita berjumpa lagi insya-Allah. Rajin-rajinlah jemput saja. Insya-Allah, dan terima kasih kepada mereka yang menonton video bimbingan industri untuk topik hari ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Saya Alia Safri. Bye-bye dan Assalamualaikum. Ya, begitulah pengakhiran video bimbingan industri untuk topik kita pada hari ini. Tetapi, itu merupakan permulaan bagi anda di luar sana pelajar-pelajar yang menceburi bidang pemasaran digital. Saya Alia Safri, jumpa lagi di video bimbingan industri yang akan datang. Bye dan Assalamualaikum.